Alhamdulillah selesai hari ni punya task untuk bawa valuer ni datang check, buat inspection lah untuk hasilkan valuation report dan serahkan kepada bank pembeli. Dia macam ni, bila satu-satu rumah tu nak dijual dan pembeli tu nak membeli dengan mendapatkan pinjaman daripada bank, dia kena apply dulu pinjaman daripada bank, dan pinjaman dia dah lulus, and then dah sign SPA. Lepas tu baru valuer akan datang untuk check rumah. Dia nak check valuation. Kemudian bila dia dah selesai buat inspection, dia akan hasilkan report. Dia akan bagi report tu kepada bank. Nak hasilkan report ni pun bukan mudah sebab tu hanya mereka yang memiliki kelayakan saja yang dibenarkan untuk membuat laporan penilaian ni ataupun valuation report. Hanya mereka yang layak saja. Kalau korang nak dapatkan lesen valuation pun sekurang-kurangnya perlu ada ijazah. Valuation ni ataupun valuer ni, diorang bukan bekerja dengan bank. Korang kena faham, kalau kita kata check value dengan bank apa semua, sebenarnya bukan bank yang keluarkan valuation tu, tapi ada penilai ataupun kita panggil valuer, registered valuer, company valuation firm yang mengeluarkan laporan tu. Cuma ada valuation ni yang menjadi panel kepada bank. Banker dia tak boleh keluarkan valuation report. Hanya penilai saja. Kalau kat Malaysia ni hanya penilai saja. So alang-alang kita cerita pasal valuation rumah ni, kenapa rumah tu perlu dinilai? Kenapa rumah tu perlu dievaluate? Sebab nilai dia berubah-ubah daripada masa ke semasa. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan siapa yang akan menentukan nilai tu? Kalau kita tanya owner, confirm nilai dia gila-gila punya tinggi. Kalau kita tanya pembeli, confirm dia punya nilai tu akan gila-gila rendah. Kalau dia tanya ejen akan bagi nilai yang boleh jual lah kot. Kalau tanya banker, berapa orang tu nak loan, berapa dia layak loan, ada bedal dia setinggi-tinggi yang boleh. Sebab untuk bank, bisnes mereka adalah pinjaman. Duit tu adalah pinjaman, ataupun kalau Islamic financing, pembiayaan. Mereka membeli rumah tu dulu dan rumah tu dijual pula kepada pembeli tu lah. Itu konsep. So siapa yang betul-betul boleh menilai, memberi penilaian? Jadi kita memerlukan orang yang betul-betul neutral, orang yang tak ada kepentingan. Contoh, owner dia ada kepentingan dia, pembeli dia ada kepentingan dia, ejen hartanah pun ada kepentingan dia, bank pun ada kepentingan dia. Jadi penilailah orang yang paling tepat sekali untuk memberikan dan mengeluarkan penilaian. Satu, sebab mereka memiliki ilmu, pengetahuan untuk membuat penilaian. Kedua, mereka memiliki kelayakan untuk membuat penilaian. Yang ketiga, of course lah, mereka ni lah orang yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuat penilaian sesebuah hartanah itu. So bila kita cerita pasal penilaian ni, bermakna ada kemungkinan harga tu akan naik dan kemungkinan harga tu akan turun. Dan secara norma dia, hartanah ni majoriti secara purata memang akan naik daripada tahun ke tahun. Kalau jatuh pun, let's say mungkin tahun ni turun disebabkan pandemik, tahun lepas pandemik, tahun ni pun baru nak recovery. Kita pun baru je lepas menghadapi hang parlimen, bukan setakat hang tua, hang jebat, kita ada hang parlimen, hang yang terbaru. Jadi mungkin ekonomi ataupun market ni dia tak tahu nak react macam mana. Mungkin itu antara punca-punca ada penurunan sesetengah hartanah, mungkin. Tapi secara overallnya hartanah ni naik daripada tahun ke tahun. Cuba kita compare 10 tahun lepas dan kita compare 10 tahun sebelum tu. Harga hartanah ni memang berbeza dan ada kenaikannya. Dan inflasi inilah yang membuatkan ekonomi kita berkembang, dan inflasi ni jugalah yang menyebabkan kita bergerak. Kalau tak ada kenaikan harga, kita pun takkan ada aktiviti-aktiviti perniagaan ataupun kita takkan ada aktiviti ekonomi. Contohnya, kalau harga rumah tu statik 30 tahun lepas, 50 tahun lepas, memang harga yang sama tak berubah. Orang akan beli rumah macam biasa sebab rumah ni satu keperluan. Tapi ada tak orang yang nak membina rumah sebab tak ada keuntungan? Kalau pemaju ni bina rumah tapi harganya sama, jadi pemaju tu tak ada keuntungan. Bila pemaju tak ada keuntungan, pemaju tak nak buat rumah. In the end, bila rumah tak cukup,
supply tu semakin berkurangan, demand tu semakin tinggi, dia akan naik juga, dia akan terpaksa naik juga harga tu sebab demand tu lebih tinggi daripada supply yang ada. And of course, ada juga orang-orang yang menggunakan instrumen hartanah ni sebagai salah satu mekanisme untuk mengatasi inflasi. Selain daripada hartanah, kita ada emas dan perak, kita ada saham. So, itu antara instrumen-instrumen yang kita boleh gunakan untuk mengatasi inflasi. Instrumen-instrumen ni lah kita panggil pelaburan. Hari ni kita letak RM10, besok dia jadi RM20. Itulah keuntungan kita. Dan sebenarnya itulah juga inflasi sebab kenaikan harga barang tu daripada RM10 ke RM20. So, bila cerita pelaburan ni, kalau saham, emas, hartanah, semua lebih kurang je sebenarnya. Asas dia lebih kurang je. Kita beli pada harga semasa dan kita nak jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga kita beli. Itu konsep dia. Ada aku jumpa, yang ini bukannya statistik ataupun kajian, tapi ini adalah lebih kepada andaian lah. Kalau korang melabur sehari 50%, sama ada korang untung ataupun korang rugi. Tapi kalau korang melabur setahun, chances untuk korang untung tu dia naik daripada 50 naik ke 66. Tapi kalau hartanah ni, kalau sehari tu agak mustahil lah. Beli hari ni nak jual besok, memang rugi rasanya. Tapi kita ceritalah setahun. Let's say kalau korang beli hartanah setahun, ada chances 50-50 sama ada korang untung ataupun korang rugi. Dan kalau korang anjakkan lagi ke 5 tahun, chances untuk korang mendapat keuntungan tu lebih tinggi. Kalau korang anjak ke 10 tahun, kadar keuntungan tu lebih tinggi lagi. Dan kalau korang hold hartanah tu selama 20 tahun, 100% keuntungan. Kita bukan cakap keuntungan tu 100%, maksudnya sekali ganda, tapi chances untuk korang mendapat keuntungan daripada hartanah. Kalau korang hold satu-satu hartanah tu dalam tempoh 20 tahun, confirm korang akan mendapat keuntungan. So, bila kita melabur, kita bermain dengan masa. Sebab tu kalau kita nak mengatasi inflasi, memang tak ada cara lain dengan melabur lah. Okey, kalau pelaburan, aku dah cuba stop, tapi bukan kepakaran aku dan aku asyik lose je lah. Mungkin sebab tak penyabar. Dan pelaburan ni memerlukan masa. So kalau macam aku dulu, stok ni mudah beli, mudah jual. Jadi aku tak penyabar. Turun sikit je aku dah gelabah, aku dah terus nak cut off dan terus nak jual. Okay. So kalau emas pula, emas ni bagus. Dan kita orang beli emas untuk anak kita orang sedikit demi sedikit. Yang mana Alhamdulillah umur dia baru setahun 6 bulan. Amount dia tu, kalau nak beli selepuk tu, aku rasa aku tak mampu lah. Tapi disebabkan kita dah letakkan duit tu kepada emas sikit demi sikit daripada hari dia lahir sampai ke hari ini. Dan insyaAllah plan dia, kita orang nak konsisten sampai umur dia 18 tahun. Ataupun sampailah sehingga selesai Zahra habis belajar. Bila dah habis belajar nanti, barulah kita keluarkan dan kita convertkan. Dan duit tu kita akan bagi pada dia untuk kegunaan dia nanti kemudian hari. Cumanya emas ni kita tak boleh maksimumkan. Maksimum yang macam mana? Macam hartanah lah. Hartanah ni kita beli dalam masa sama, harga dia ataupun nilai dia pun akan naik dari masa ke semasa. Dan kita boleh sewakan. Bila kita sewakan, sekurang-kurangnya lah, kalau lah kita tak dapat cover berapa yang kita bayar monthly kepada bank pun, sekurang-kurangnya kita bayar separuh daripada apa yang sepatutnya kita perlu bayar. Itu yang pertama. Ada juga yang hartanah dia memberikan pulangan break even. Maksudnya kalau monthly dia 1,500, dia sewakan pun 1,500. Maksudnya dia memiliki hartanah tapi dia tidak perlu membayar apa-apa. Dan ada yang lagi best, dia punya bayaran bulanan contohnya 1,500 tapi dia dapat sewakan sebanyak 1,700 hingga 2,000 contohnya. So dia mendapat keuntungan pula daripada sewaan. Bermakna dalam masa sama dia membeli hartanah dan hartanah dia meningkat naik nilainya, dia juga mendapat keuntungan daripada income, pendapatan sewaan lah. Dan macam aku sendiri pun, plan aku beli rumah dekat Kajang ni pun sebenarnya bukan untuk aku duduk sehingga pencen. Sebab aku memang plan adalah rumah idaman, macam mana, dekat mana dan sebagainya. Jadi
aku beli dulu rumah tu sekarang. Rancangannya insyaAllah lagi 5 tahun kita orang nak jual. Tapi kita tengok dulu market pada waktu tu. Kalau lah kata sewaan tu boleh cover ataupun boleh mendapat keuntungan, berkemungkinan kita orang akan sewakan. Ataupun kalau sesuai untuk kita buat homestay, kita akan buat homestay. Sebab homestay pun boleh mendatangkan keuntungan. Dan dalam masa sama, tidaklah setiap hari orang tu ada duduk dekat rumah kita. Dan bila-bila masa kita nak datang ke, contoh aku daripada Johor nak datang ke Kajang, aku ada rumah persinggahan yang boleh aku duduk. Bermakna lagi 5 tahun tu kita orang dah hold rumah tu selama 10 tahun. Kebiasaan hartanah-hartanah klien aku yang mana aku berjaya dapat jualkan, kalau aku tengok balik rekodnya, dalam tempoh 10 tahun dia naik sekali ganda. Bukan semua property di Malaysia naik sekali ganda dalam tempoh 10 tahun. Ada yang naik sekali ganda dalam tempoh 5 tahun. Ada yang 10 tahun pun tak sampai lagi sekali ganda. Kenapa boleh berlaku kenaikan harga ni? Ini adalah disebabkan inflasi dan juga scarcity. Dia berkaitlah inflasi, scarcity, supply and demand. Sebenarnya kalau kita fikir-fikir, hartanah tu dia macam tu je. Apabila bangunan ni makin lama, kualiti struktur binaan tu semakin berkurangan. Tapi dari segi ringgit, dia semakin meningkat. Sebabnya nilai duit tu bukan saja ringgit, tapi semua duit dekat dunia ni, fiat money, duit fiat ni, nilai dia semakin menurun sebenarnya. Sebab duit ni kita boleh beranakkan, kita boleh print lagi. Tapi hartanah, emas, dia terhad. Korang tak boleh nak produce lagi emas. Korang cuma boleh mining, korang boleh melombong, korang boleh korek, mencari emas. Tapi korang tak boleh menghasilkan ataupun mencipta emas tu. Kalaulah ada saintis yang berjaya cipta, contohnya macam diamond, belian. Sekarang dah ada belian tiruan. Tapi nilai dia still tak sama dengan belian yang asli. Sama juga dengan hartanah. Hartanah ni orang boleh buat bangunan, tapi orang tak boleh mencipta lagi ruang tambahan. Tanah sedia ada. Tanah yang sedia ada sekarang ni terhad. Memanglah kalau kita tengok, kalau macam aku sekarang dekat highway, sepanjang highway ni kita akan nampak tanah je kiri dan kanan. Dan kalau nak buat rumah atas tanah tu memang cukup lah. Lebih daripada cukup. Kalau 30 juta rakyat Malaysia ni seorang dapat satu, memang lebih daripada cukup pun. Cuma masalahnya, tak semua tanah boleh dibangunkan kediaman. Sebab tanah ni ada zoning dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, tak semua tanah sesuai untuk dibina kediaman. Struktur tanah tu sendiri. Dan yang ketiga, tak semua tanah ni sesuai untuk dibina kediaman. Sebabnya keadaan lokasi tanah tu sendiri. Itu yang menyebabkan walaupun tanah banyak, tak semua tanah tu kita boleh bina bangunan. Semua sumber ni terhad. Jadi bila sumber terhad, supply tu terhad, tapi demand tu semakin lama semakin meningkat. Sebab apa meningkat? Setiap tahun kita ada kelahiran ataupun pertambahan penduduk. Demand tu semakin lama semakin meningkat. Supply dia terhad macam tu je. Dia tak berkurangan, dia tidak bertambah, tapi dia terhad. Cumanya adalah tanah-tanah yang akan di-develop dalam masa-masa yang akan datang. Walaupun tanah tu akan diterokai pada masa-masa yang akan datang, tapi tanah tu still terhad. Macam air kita, macam minyak, semua tu boleh diterokai lagi, boleh digali lagi, boleh dihasilkan lagi, boleh dicari lagi. Tapi sampai masa semua sumber-sumber tu akan kehabisan. That's why lah harga ni kalau kita tengok akan ada inflation. Harga sumber-sumber ni akan ada kenaikan, dia akan jadi inflation sebab supply terhad tapi demand sentiasa meningkat. Hopefully korang dapat sesuatu daripada video ni. Aku pun nak continue driving. Kalau korang ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan hartanah, korang boleh share dekat komen. Ataupun ada apa-apa yang korang rasa mungkin perkongsian aku ni tidak tepat, korang boleh bantu untuk betulkan ataupun memberi teguran dekat komen. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Right, Assalamualaikum.